Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung beberapa minggu yang lepas, sebab kita dah banyak tinggal kelas kan, 2 minggu tak silap saya. So hari ni kita sambung masih lagi bawah tajuk reka bentuk makanan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 162. So pada minggu lepas saya minta awak buat lakaran reka bentuk makanan, iaitu kek cawan. Tapi itu pun adalah beberapa orang je yang hantar dekat saya, yang lain tak hantar. Ke awak nak tunggu buka sekolah baru hantar? Tu saya tak tahulah. Okay, saya harap yang ini awak dah buat dah latihan pada modul awak. Okay, buka sekolah tersiap-siap lah awak. Okay, reka bentuk makanan. Okay, reka bentuk makanan mampu menarik perhatian pengguna, mempersembahkan gaya hidup, ekspresi kepada jenama dan juga emosi. Jadi dekat sini, apakah perkara penting yang kita perlu beri perhatian ataupun perlu ingat semasa kita nak mereka bentuk makanan, khasnya di dalam pinggan ataupun di dalam bekas. Okey. Yang pertama, daripada segi prinsip keseimbangan, macam mana awak nak aplikasikan prinsip keseimbangan ni dengan cara membuat penyusunan makanan yang memberi impak kepada emosi. Macam mana awak nak menyusun makanan tu supaya bagi impak kepada emosi seseorang bila tengok. Okay, buka bekas dia rasa gembira nak makan. Awak memberikan perasaan yang kepada seseorang tu supaya teruja nak makan makanan awak. Rasa gembira, rasa terharu. Okay, daripada segi sudut emosi. Dan selain daripada itu, daripada segi warna, bentuk, saiz dan tekstur juga dia memainkan peranan dalam keseimbangan pada susun atur. Okey, yang kedua, daripada segi bentuk. Okey, bentuk, merancang pelbagai bentuk. Awak boleh buat bentuk apa yang awak suka ataupun apa yang orang tu suka yang boleh menarik perhatian seseorang. Kalau kata awak nak buat nak mereka bentuk makanan dalam bekas untuk kanak-kanak, jadi awak buat bentuk yang comel-comel, ataupun daripada awak mendapat idea daripada tengok rancangan kartun kegemaran budak-budak zaman sekarang, kan, susun cantik-cantik, elok-elok, comel-comel. Okay. Dan susunan ketinggian juga adalah sebagai satu variasi kepada mereka bentuk makanan. Yang ketiga, tekstur. So gabungan keseimbangan dan tekstur. So kita ambil tekstur daripada mungkin nasi, kan, nasi ada tekstur yang lain. Telur goreng, tekstur pada sayur carrot. Okey. Dalam pinggan sangat penting, tetapi tidak terlalu banyak makanan digunakan. Okey. So di bawah ini, sebelum masuk bawah ni saya habiskan dulu. Okey, yang keempat, perkara yang keempat adalah rasa. Okey, rasa kita tak dapat lihat, tapi kita boleh tahu. Kalau macam nasi rasanya tawar, kalau tom yum rasanya macam mana, kalau lauk macam ni rasanya macam mana. Jadi daripada segi pengetahuan rasa yang sedia ada, kita boleh gabungkan bahan-bahan untuk menghasilkan rasa yang unik dalam mereka bentuk makanan. Okay, yang perkara kelima adalah saiz. So saiz hidangan perlu seimbang dengan saiz pinggan ataupun bekas. Jangan bekas kecil tapi awak punya bahan makanan di dalam tu penuh dan sangat banyak, nampak tak sesuai dengan bekas ataupun pinggan tersebut sampai melimpah-limpah. Okay, itu yang kita nak. So tadi tu adalah 5 perkara yang perlu diberi perhatian semasa mereka bentuk makanan dalam pinggan ataupun dalam bekas. Okey, dalam modul saya minta awak cari perkara tersebut. Kan nak carilah
awak bulatkan ataupun highlight pada silang kata ke? Bukan, crossword. Word search. Macam tu lah. Okey, yang ini adalah sebelum yang tadi tu yang ini sebelum kita nak reka bentuk makanan, beberapa faktor kita perlu pertimbangkan, iaitu membentuk image atau personality reka bentuk makanan berdasarkan cita rasa seperti berbudaya, ada nilai elegan dan sophisticated. Awak nak tema apa yang sesuai untuk awak punya reka bentuk makanan berdasarkan dalam situasi yang ada pada semasa pada waktu itu, waktu untuk awak mereka bentuk makanan. Memilih bahan yang sesuai. Memilih warna makanan yang sesuai, mungkin tidak terlampau banyak penggunaan warna, seelok-eloknya mungkin sekurang-kurangnya dalam 3-4 warna dalam satu bekas makanan tu. Memilih reka bentuk yang tidak melanggar tata susila agama dan kaum negara kita. Bab yang ini sangat utama. Walau apa-apa faktor pun kita tak melanggar tata susila agama dan kaum. Memilih saiz yang sesuai untuk memberi pilihan kepada pengguna. Kan kita ada tunjuk contoh gambar. Kalau kita buat pembungkusan makanan, ada pembungkusan yang kecil, ada yang besar. So pengguna boleh pilih yang mana dia nak. Menggunakan peralatan yang sesuai dengan bentuk makanan yang dihasilkan. Memilih bekas menghidang yang sesuai juga. So itu adalah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mereka bentuk makanan. Ini contohnya. Ini lakaran yang dibuat. Mereka bentuk makanannya di dalam bekas. Dan ini adalah hasil daripada lakaran yang telah dibuat. Sepatutnya inilah yang awak kena lakukan. Awak kena buat lakaran dulu. So daripada lakaran ni barulah buat reka bentuk makanan. Yang betul lah. Yang ini lukis. Reka bentuk pembungkusan makanan. So ini awak boleh tulis pada modul awak yang sebelum ni saya bagi. Apakah maksud pembungkusan? Pembungkusan satu mekanisme yang penting untuk memelihara kualiti makanan dan mengurangkan pembaziran makanan. So, selain daripada itu, dapat juga menarik perhatian pengguna untuk beli. Kadang-kadang awak bukan suka sangat makan kat dalam isi dalam tu, tapi awak suka dia punya kotak, dia punya bekas. Ada orang suka kumpul bekas yang unit-unit makanan kan. Just untuk kumpul bekas, tapi dia tak minat untuk makan makanan dalam bekas tersebut. Keunikan sesuatu reka bentuk pembungkusan menimbulkan sifat ingin tahu pengguna tentang isi kandungan. So elemen dan prinsip reka bentuk penting untuk menghasilkan reka bentuk pembungkusan yang lebih kreatif. Beberapa faktor dalam proses mereka bentuk pembungkusan makanan. Tadi itu mereka bentuk makanan. Yang ini kita nak mereka bentuk pembungkusan makanan. So faktor yang pertama, daripada segi penentuan sasaran, pasaran dan demografi. Contohnya
Nasi lemak dibungkus, yang ada bungkus begini dengan daun apa ni? Daun pisang. Lebih digemari oleh penduduk bandar sebabnya yang ini kita tak perlu nak alas piring dah dan senang nak dibuang, tak payah nak basuh. Okey. Dan kuantitinya sesuai untuk dimakan bagi orang yang sibuk bekerja ni kan. Kalau banyak-banyak nasi kan tak habis. Jadi selalunya kalau kita bungkus nasi lemak dengan pembungkusan dengan cara sebegini, selalunya kuantitinya cukup ataupun senang, cukup untuk dimakan. Boleh rasa kenyang untuk dimakan. Okay, nasi lemak bungkus lebih digemari oleh penduduk bandar yang sentiasa sibuk dengan aktiviti harian. Okey, yang kedua, faktor daripada segi membentuk imej atau personality produk. Okey, sambung. Minum air sekejap. Okey, membentuk imej atau personality produk berdasarkan cita rasa dan keuntungan sasaran consumer. Okey, seperti nilai praktikal. So, ini kalau awak nampak dia punya ketik ni senang nak ini senang nak dibuka dan ditutup. Mungkin penutupnya boleh tutup balik. Dan dia ada handle supaya senang nak pegang. Dan kalau awak tengok bentuknya nampak canggih lah. Jadi orang teruja lah nak beli sebab tengok pembungkusannya macam lain macam je. Tak tahu isinya apa, tapi pembungkusannya dah boleh menarik perhatian orang. Okey, lepas tu daripada segi faktor menentukan ciri-ciri penting produk kepada konsumer seperti mengelak memasukkan terlalu banyak informasi. So awak buat informasi sikit je, tak terlampau banyak. Kita just highlight kepada benda yang penting untuk diberitahu kepada consumer. Consumer ni maksudnya adalah pengguna. Perkataan yang sama, tapi guna perkataan consumer. Orang yang beli tu consumer lah. Awak pun adalah salah seorang consumer juga. Okey, dan membuatkan reka bentuk menjadi tidak tersusun. Jadi elakkan daripada buat awak masukkan bentuk awak masukkan makanan dalam pembungkusan tu biar nampak teratur dan tersusun. Okey, seperti inilah. Okey, dan seterusnya daripada segi penggunaan warna yang betul dan menarik, boleh memberikan kesan kepada pembungkusan makanan. Okey, kalau awak tengok sini pun, ini boleh menarik perhatian kanak-kanak, contohnya budak-budak suka macam ni, warna terang-terang dan warna-warni. Okey, lepas tu penggunaan imej. Kalau awak nampak dekat sini kotaknya, kalau awak tak baca apa isinya pun awak boleh tahu ini mungkin makanan ni terdiri, mungkin ada perisa tembikai ataupun diperbuat daripada tembikai. Kalau dah nampak straw cocok ni, dah semestinya air lah kan. Ni mungkin air lemon, ni mungkin air apple, ni air kiwi, air tembikai. Tak baca lagi dia punya teks dekat pembungkusan pun awak dah tahu apakah ini, apakah bahan yang ada pada dalam kotak ini. Okey, lepas tu pemilihan bahan pembungkusan. Jadi kita digalakkan menggunakan bahan yang mesra alam. Jadi mestilah objektifnya untuk memelihara alam sekitar. Okey, kena ada yang jenis straw. Kalau tilaf dia bagi straw yang kertas. Kalau Starbucks ke? Starbucks strawnya dibuat daripada bahan yang boleh bahan yang boleh kita panggil, boleh reput kan strawnya. Okey, itu adalah faktor-faktor untuk mereka bentuk pembungkusan makanan. So hari ini kerja awak bukan kerja saya lah. Kerja awak adalah untuk melakar pembungkusan makanan bagi
kek cawan yang awak telah lukis pada minggu-minggu yang lepas. So, awak fikirkan apakah pembungkusan yang sesuai dengan cupcake tersebut. Awak buatlah 2-3 lakaran dan pilih satu lakaran yang paling baik. Okey, so untuk hari ni kita masuk subtopik ini saja, pembungkusan makanan. Faktor yang pertama sekali tadi, faktor mereka bentuk makanan dalam pinggan dan bekas. Yang kedua tadi kita bincangkan pasal faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mereka bentuk makanan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, faktor dalam proses mereka bentuk pembungkusan makanan. So, ada 3 subtopik yang kita dah bincangkan pada hari ini. So, kita akan buat aktiviti melakar pembungkusan makanan beserta dengan dia punya label. So, kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.